Pusat Pungutan Zakat Mawib PPZ Mawib menerima zakat perniagaan berjumlah 7.4 Di Malaysia, pengurusan zakat dilaksanakan melalui institusi di bawah Majlis Agama Islam negeri-negeri dengan mencecah jumlah berbilion ringgit setiap tahun. Namun, di sebalik kemajuan pusat bandar-bandar utama seperti Kuala Lumpur, realiti kehidupan sebahagian masyarakat bandar masih dicengkam oleh tekanan ekonomi. Jurang antara kos sara hidup dan pendapatan sebenar semakin melebar menyebabkan wujudnya golongan miskin bandar yang terpinggir daripada arus pembangunan. Fenomena ini mencabar keupayaan sistem zakat untuk berfungsi secara berkesan dalam konteks urban moden. Peningkatan kos sara hidup di bandar telah mengubah definisi kemiskinan secara signifikan. Pendapatan yang dahulunya dianggap mencukupi kini tidak lagi mampu menampung keperluan asas seperti perumahan, makanan, pendidikan dan pengangkutan. Di Kuala Lumpur, kadar sewaan rumah yang tinggi menyebabkan sebahagian besar pendapatan isi rumah dibelanjakan hanya untuk tempat tinggal. Situasi ini memberi tekanan langsung kepada institusi zakat apabila semakin ramai individu yang tergolong dalam kategori asnaf, khususnya fakir dan miskin bandar. Statistik kutipan dan agihan zakat menunjukkan bahawa jumlah agihan melebihi kutipan sekaligus menandakan ketidakseimbangan antara sumber dana dan keperluan sebenar masyarakat. Keadaan ini menimbulkan persoalan tentang kelestarian kewangan institusi zakat sekiranya trend ini berterusan tanpa pembaruan menyeluruh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 43 membawa maksud, dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Seterusnya, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Bayyinah ayat 5 membawa maksud, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus dan supaya mereka mendirikan solat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Berdasarkan dalil-dalil di atas, jelaslah bahawa zakat merupakan kewajipan yang sangat ditekan dalam Islam dan sentiasa disebut seiring dengan perintah mendirikan solat. Ini menunjukkan bahawa zakat bukan sekadar amalan sunat, tetapi merupakan rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat. Dari sudut bahasa, zakat membawa makna keberkatan, kesucian, pertumbuhan serta kebaikan. Hal ini selaras dengan pandangan Ibn Taymiyah yang menyatakan bahawa jiwa dan harta individu yang menunaikan zakat akan menjadi suci dan bersih, manakala hartanya pula akan berkembang secara maknawi dan diberkati. Dari sudut syara, zakat merujuk kepada sebahagian harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dikeluarkan dan disalurkan kepada golongan yang berhak menerimanya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Zakat juga boleh ditakrifkan sebagai kadar tertentu daripada harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu menurut syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syarak. Dalam Islam, terdapat 8 golongan yang telah dinyatakan Al-Quran sebagai golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama, fakir. Kedua, miskin. Ketiga, al-amil.
keempat Al-Mu'allaf, kelima Al-Riqab, keenam Al-Gharimin, ketujuh Fisabilillah, ke-8 Ibn Sabil. Golongan yang pertama ialah fakir. Fakir ialah orang Islam yang tidak mempunyai harta atau pendapatan, atau ada harta atau pendapatan tetapi tidak mencapai 50% untuk memenuhi keperluan asasi diri dan orang-orang yang berada di bawah tanggungannya. Seterusnya, golongan yang kedua adalah miskin. Miskin ialah orang Islam yang mempunyai harta atau pendapatan yang hanya boleh menampung lebih 50% tetapi tidak mencapai 100% untuk memenuhi keperluan asasi diri dan orang-orang yang berada di bawah tanggungannya. Golongan ketiga ialah amil. Amil ialah individu atau organisasi yang dilantik oleh Maidam yang bertanggungjawab menjalankan kerja-kerja urusan pemungutan dan agihan zakat. Golongan keempat pula ialah mu'allaf. Mu'allaf ialah seseorang yang dijinakan hatinya dan telah memeluk agama Islam tetapi tahap keimanannya masih lemah. Golongan kelima ialah ar-riqab. Ar-riqab ialah memerdekakan orang-orang Islam daripada cengkaman penghambaan dan penaklukan sama ada dari segi cengkaman fizikal atau mental seperti cengkaman kejahilan dan terbelenggu di bawah kawalan-kawalan orang-orang tertentu. Golongan keenam ialah al-gharimin. Al-gharimin adalah golongan yang berhutang untuk memenuhi keperluan asas bagi kemaslahatan diri, keluarga dan tanggungnya atau masyarakat yang memerlukan penyelesaian segera yang dibenarkan oleh hukum syarak. Golongan seterusnya adalah fisabilillah. Fisabilillah adalah mana-mana orang atau pihak yang melibatkan diri dalam sesuatu aktiviti yang menegakkan dan mempertahankan dan mendakwa agama Islam serta kebajikannya. Dan golongan terakhir adalah Ibnu Sabil, iaitu mana-mana orang dalam perjalanan bagi maksud-maksud yang diluluskan oleh hukum syarak dari mana-mana jua negeri atau negara yang memerlukan bantuan sekiranya dia terputus bekalan dalam perjalanannya atau tidak dapat memanfaatkan hartanya untuk meneruskan perjalanannya, atau dia memerlukan kemudahan asas dalam masalah perjalanannya, ataupun dia ditinggalkan dalam perjalanannya. Maka ke-8 golongan ini telah dinyatakan dalam Al-Quran sebagai golongan-golongan yang berhak menerima zakat. Zakat dalam Islam. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Kedudukan zakat sangatlah penting kerana ia bukan sahaja sebagai perintah untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, malah ia merupakan sesuatu simbol dalam menyucikan jiwa dan harta manusia, serta ia merupakan instrumen dalam membantu golongan-golongan yang memerlukan. Zakat wajib dilaksanakan oleh golongan Muslim yang mencukupi syarat sah zakat. Tambahan pula, zakat mula diwajibkan pada tahun kedua Hijrah. Syarat wajib zakat. Yang pertama, Islam. Pemilik harta mestilah seorang Muslim. Zakat tidak diwajibkan ke atas bukan Islam kerana zakat merupakan ibadah khusus yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta melambangkan kepatuhan seorang hamba kepada perintahnya. Yang kedua, merdeka. Seseorang mestilah bebas daripada penghambaan. Walaupun sistem perhambaan tidak lagi wujud pada masa kini, syarat merdeka tetap dikekalkan dalam perbahasan fiqh sebagai salah satu syarat wajib zakat. Yang ketiga, pemilikan harta yang sempurna ataupun milkiyah tammah. Harta yang dikenakan zakat mestilah berada di bawah pemilikan penuh individu tanpa sebarang tuntutan hak daripada pihak lain. Pemilikan sempurna membolehkan pemilik mengurus, memanfaatkan serta memperoleh keuntungan daripada harta tersebut secara bebas. Sehubungan itu, harta yang tidak mempunyai pemilik tertentu atau dimiliki secara umum seperti harta wakaf, harta baitul mal dan seumpamanya tidak diwajibkan zakat. Keempat, mencapai nisab. Harta yang dimiliki hendaklah mencapai nisab, iaitu kadar minimum yang menentukan kewajiban zakat. Setiap jenis harta mempunyai kadar nisab yang tersendiri. Sebagai contoh, nisab bagi zakat pendapatan, perniagaan, wang simpanan, saham dan emas
ditentukan berdasarkan nilai 20 mitkal bersamaan 85 gram emas. Syarat kelima, cukup haul ataupun cukup tempoh. Cukup haul bermaksud harta tersebut dimiliki selama satu tempoh genap setahun. Pada asasnya, pengiraan haul adalah berdasarkan tahun hijrah iaitu 354 hari. Namun, berdasarkan uruf semasa, pengiraan menggunakan tahun Masihi 365 hari turut diterima pakai dalam amalan pengurusan zakat kontemporari. Walau bagaimanapun, syarat haul tidak terpakai kepada semua jenis zakat. Ia disyaratkan bagi zakat emas, perniagaan dan ternakan, manakala zakat pendapatan, pertanian dan rikas tidak memerlukan tempoh haul. Okey, seterusnya kita lihat kepada rukun zakat. Rukun zakat yang pertama ialah muzaki. Muzaki adalah orang yang wajib mengeluarkan zakat, dan untuk menjadi muzaki juga mesti ada syarat-syarat tertentu seperti Islam, merdeka dan baligh. Kewajipan muzaki atau tugas muzaki ialah mencatat harta yang dimilikinya, menghitung zakat dengan benar, membayar zakat kepada amil, meniatkan membayar zakat kerana Allah, melafazkan akad pada saat membayar zakat dan menunaikan infak dan sedekah jika harta masih berlebihan. Okey, yang kedua ialah mustahik atau dipanggil sebagai penerima zakat. Dalam Al-Quran terdapat 8 golongan mustahik yang disebut dalam surah At-Taubah ayat 60. Yang pertama ialah fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil, yang keempat mu'allaf, yang kelima memerdekakan budak, yang keenam gharim, yang ketujuh sabilillah. Dan yang terakhir ialah orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat, iaitu orang yang bermusafir bukan atas dasar bermaksiat. Rukun yang ketiga ialah harta yang wajib dizakatkan. Harta yang dizakatkan haruslah harta yang telah memenuhi syarat seperti milik penuh, berkembang, cukup satu nisab, lebih dari keperluan, bebas dari hutang dan berlalu 1 tahun haul untuk jenis-jenis zakat yang tertentu. Jenis-jenis zakat. Zakat fitrah. Zakat fitrah ialah zakat diri yang difardukan ke atas setiap individu lelaki dan perempuan Muslim yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Kadar zakat fitrah: 1 kantong bagda atau 2.7 kg. Waktu bayar zakat fitrah. Pembayaran zakat fitrah terbahagi kepada 5, iaitu harus sepanjang bulan Ramadan, yang kedua wajib selepas terbenam matahari pada hari terakhir Ramadan, yang ketiga sunat sebelum solat hari raya, yang keempat haram selepas terbenam matahari pada hari raya pertama, dan akhir sekali makruh selepas solat hari raya sehingga sebelum terbenam matahari 1 Syawal. Jenis-jenis zakat harta. Yang pertama, zakat binatang ternakan. Zakat yang dikenakan bagi haiwan ternakan yang wajib dikenakan zakat. Sebagai contoh, kambing, biri-biri, lembu dan unta. Yang kedua, zakat gaji pendapatan. Segala jenis hasil pendapatan atau pulangan sebagai balasan perkhidmatan. Sebagai contoh, gaji, upah, pampasan dan pencen. Zakat wang simpanan. Zakat yang dikenakan ke atas wang yang disimpan di dalam akaun simpanan, simpanan tetap atau semasa, amanah saham Bumiputra serta lain-lain. Yang keempat, zakat pertanian. Zakat yang dikenakan bagi makanan asasi yang mengenyangkan ke atas sesebuah negeri yang cukup hisap dan haulnya.
Yang kelima, zakat saham dan bon. Saham merupakan wang modal yang dilaburkan dalam perniagaan, manakala bon pinjaman tempoh tertentu termasuk dalam zakat kerana harta yang berkembang. Zakat emas dan perak. Zakat yang dikenakan ke atas logam jenis emas dan perak apabila mencukupi nisab dan haulnya. Yang ketujuh, zakat perniagaan. Zakat yang wajib dikeluarkan hasil daripada harta perniagaan sama ada berasaskan pembuatan, pelombongan dan lain-lain. Yang ke-8, zakat hasil galian dan harta karun. Bahan galian merupakan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka hasil galian ini harus dikongsi bersama. Akhir sekali, zakat caruman berkanun. Zakat yang dikenakan bagi wang simpanan atau caruman yang dimiliki seperti kumpulan wang simpanan pekerja. Caruman KWSP diwajibkan zakat apabila dikeluarkan daripada simpanan tersebut. Berkonsepkan zakat simpanan atau mata wang. Seterusnya, kita beralih kepada institusi-institusi zakat di Malaysia. Sebenarnya, pengurusan zakat di Malaysia telah bermula di zaman awal penjajahan lagi. Namun, pada zaman itu, pengurusan zakat belum ditadbir secara formal dan pembayar zakat akan membayar zakat kepada ustaz atau guru agama mereka yang bertindak sebagai amil dan mereka akan mengagihkannya kepada asnaf yang layak. Namun, seiring dengan perkembangan ekonomi dan teknologi, Malaysia kini mempunyai 14 institusi zakat rasmi. Setiap negeri mempunyai institusi zakat masing-masing di bawah Majlis Agama Islam Negeri. Antara institusi kutipan dan agihan zakat ialah Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis, Lembaga Zakat Negeri Kedah, Zakat Pulau Pinang, Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak, Lembaga Zakat Selangor, Pusat Pungutan Zakat Wilayah Persekutuan, Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, Zakat Melaka, Pusat Kutipan Zakat Pahang, Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Tabung Baitul Mal Sarawak dan Majlis Ugama Islam Sabah. Sistem zakat di Malaysia adalah sistematik dan bersepadu mengikut setiap pengurusan di bawah negeri. Pelaksanaan zakat ini dapat meningkatkan sistem ekonomi setiap negeri dan membasmi kadar kemiskinan kepada orang Islam. Contohnya, zakat dapat membantu para peniaga menyelesaikan hutang atau memberi modal pinjaman tanpa ada riba. Ini juga disebutkan sebagai bantuan sosioekonomi dan juga dapat membantu keperluan asas seseorang sekaligus memenuhi keperluan maqasid syariah di dalam masyarakat. Pada masa kini, umat Islam sering berhadapan dengan pelbagai cabaran dalam aspek politik, ekonomi dan sosial yang memerlukan kepada satu sistem sokongan kemasyarakatan yang utuh dalam mewujudkan kesejahteraan dalam kalangan manusia. Maka zakat dilihat sebagai antara mekanisme utama sebagai pemangkin ketamadunan ummah yang berkesan serta sesuai dengan peredaran dan perkembangan dunia semasa. Pengurusan dalam pentadbiran dana zakat di Malaysia dikendalikan oleh pihak Majlis Agama Islam Negeri sebagaimana yang telah diperuntukkan dalam enakmen pentadbiran negeri masing-masing. Setiap bidang dan skop yang bersistematik telah menjadikan pelaksanaan kutipan zakat ini lebih cekap dan terurus. Hal ini kerana zakat dipungut daripada lebihan harta dan hasil pendapatan masyarakat yang berkemampuan untuk diagihkan kepada asnaf yang layak menerima. Pada masa kini, masih ramai dalam kalangan masyarakat yang kurang cakna terhadap kewajipan menunaikan zakat. Walhal, hukum pelaksanaannya telah dijelaskan dengan jelas dan terperinci dalam syariat Islam. Kelalaian dalam menunaikan tuntutan ini bukan sahaja mencerminkan kelemahan, kefahaman dan kesedaran beragama, malah boleh mengundang dosa serta ancaman azab yang berat sebagaimana yang telah diperingatkan dalam Al-Quran terhadap golongan yang enggan menunaikan zakat.
Surah At-Taubah ayat ke-35. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. Maksudnya, iaitu pada hari dibakar emas, perak dan harta benda, itu dalam neraka jahanam, lalu diselar dengannya dahi mereka dan rusuk mereka serta belakang mereka sambil dikatakan kepada mereka, inilah apa yang telah kamu simpan untuk diri kamu sendiri. Oleh itu, rasalah azab dari apa yang kamu simpan itu. Ayat ini bukan sekadar ancaman kosong. Allah menjelaskan bentuk azab tersebut dengan gambaran yang amat menggerunkan. Pada hari kiamat, harta yang disimpan tanpa ditunaikan zakatnya akan dipanaskan dalam api neraka jahanam, lalu diseterikakan ke dahi, lambung dan belakang pemiliknya. Ketika itu, dikatakan kepada mereka, inilah harta yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Para ulama tafsir menjelaskan bahawa harta yang dimaksudkan ialah harta yang telah cukup syarat zakat tetapi pemiliknya enggan mengeluarkannya. Ini menunjukkan bahawa zakat bukan pilihan, sebaliknya hak yang wajib ditunaikan. Di dunia pula, kesan tidak membayar zakat tidak selalu kelihatan secara langsung. Namun, Rasulullah SAW memberi peringatan bahawa masyarakat yang enggan menunaikan zakat akan ditimpa kesempitan hidup, hilang keberkatan rezeki dan ketidakseimbangan sosial. Jurang antara kaya dan miskin semakin melebar dan rasa ihsan sesama manusia semakin terhakis. Tindakan ini menunjukkan bahawa zakat adalah simbol kepatuhan dengan syariat Islam dan penolakan terhadapnya dianggap sebagai ancaman kepada kestabilan agama dan masyarakat. Namun, Islam bukan agama yang hanya menekankan hukuman. Di sebalik ancaman tersebut, terdapat hikmah dan rahmat yang besar. Zakat diwajibkan bukan untuk membebankan, tetapi untuk membersihkan harta, menenangkan jiwa dan menjamin keadilan sosial. Harta yang dizakatkan tidak akan berkurang, bahkan dijanjikan oleh Allah akan digandakan keberkatannya. Sesungguhnya, sesiapa yang menunaikan zakat dengan penuh keimanan, dia menyelamatkan dirinya daripada azab, menyucikan hartanya dan menyumbang kepada kesejahteraan ummah. Tetapi, sesiapa yang lalai dan enggan menunaikannya, maka dia akan menanggung risiko kehilangan keberkatan di dunia dan azab yang pedih di akhirat. Isu kepercayaan terhadap institusi zakat. Walaupun jumlah kutipan zakat di Malaysia mencatatkan angka yang besar, tetapi keyakinan masyarakat terhadap institusi zakat menjadi isu kritikal. Laporan audit serta pendedahan media mengenai penggunaan dana zakat telah mencetuskan perspektif negatif terhadap ketulusan dan keutamaan agihan. Sebagian masyarakat beranggapan bahawa dana zakat tidak diagihkan secara optimum kepada asnaf fakir dan miskin, sebaliknya digunakan bagi tujuan pentadbiran di bawah kategori yang sering dipertikaikan. Perspektif ini telah memberi kesan langsung terhadap kesediaan masyarakat untuk menunaikan zakat melalui institusi yang rasmi. Kesimpulannya, institusi zakat memainkan peranan yang signifikan dalam membangunkan ekonomi umat Islam melalui sistem pengurusan kewangan yang patuh syariah dan berorientasikan kebajikan sosial. Zakat bukan sahaja memenuhi tuntutan ibadah yang diwajibkan oleh syarak, malah zakat berfungsi sebagai mekanisme pengagihan semula kekayaan yang mampu menjamin keadilan dalam ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Melalui pentadbiran yang tersusun serta sistem agian dan kutipan yang berkesan, institusi ini dapat memastikan bantuan disalurkan terus kepada golongan yang berhak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tahun ni 2025 zakat maid telah menyasarkan kutipan sebanyak 200 juta. 200 juta ni bukan sekadar angka, tapi bagi memenuhi keperluan asnaf yang semakin tahun semakin meningkat. Jadi semua para penonton, jika layak dan memenuhi syarat-syaratnya, keluarkanlah zakat anda di mana-mana negeri yang anda tinggal. Selain membantu memenuhi keperluan golongan asnaf, institusi ini juga menjadi pemangkin bagi pembangunan ekonomi melalui pelaksanaan program pemerkasaan seperti bantuan pendidikan, latihan kemahiran dan sokongan kebajikan yang berterusan. Masih lagi dalam proses untuk mengembangkan lagi perniagaan, dan kita melihat daripada masa ke semasa perkembangan untuk kita bantu lagi apa keperluan, sama ada dalam bentuk latihan ataupun bantuan modal yang sesuai ke arah mereka meningkatkan pendapatan dan akhirnya mereka mampu keluar daripada status asnaf fakir miskin. Hal ini membuktikan bahawa zakat bukan sekadar bantuan bersifat jangka pendek, tetapi medium pembangunan jangka panjang yang berupaya melahirkan masyarakat yang berdikari dan produktif. Namun begitu, keberkesanan institusi zakat ini bergantung terhadap kecekapan pentadbiran, pengurusan yang telus, kecekapan sistem agihan serta kesedaran umat Islam itu sendiri untuk menunaikan zakat. Oleh itu, usaha memperkukuh institusi ini perlu dilakukan secara berterusan yang merangkumi aspek pengurusan, dasar dan teknologi agar potensi zakat dapat dimaksimumkan, seterusnya menyumbang kepada kestabilan ekonomi, kesejahteraan sosial serta pembangunan negara secara menyeluruh. Jazakallah khairan katsira kepada semua yang bayarkan zakat, dan diharap kepada asnaf-asnaf, insya-Allah jika ada rezeki satu hari nanti kita juga akan membayar zakat sebenarnya, dan diharap dengan ihsan daripada pembayar zakat hari ini menjadikan kita sebagai ummah yang berjaya pada masa akan